Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bisunnati ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Muslimin, muslimat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersiaran secara online dan yang dimuliakan juga kepada pihak Persatuan Ulama Malaysia PUM yang menganjurkan program yang baik ini. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan anugerah terindah buat umat ini. Sebab itu sesiapa yang mengharungi Ramadan dengan penuh penghayatan, dia akan mendapat anugerah yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah menceritakan ada dua orang sahabat yang berkawan baik. Kedua-dua ini sama-sama memasuki Islam, memeluk Islam, kemudian beramal, berjuang bersungguh bersama-sama. Takdir Allah, sahabat yang pertama ini salah seorangnya mati dulu dan mati syahid. Mati syahid, mati yang terindah dalam agama, yang paling istimewa. Dan sahabat yang kedua ini mati pada tahun berikutnya, mati biasa saja. Setelah beberapa lama, Talhah bermimpi melihat kedua orang ini semuanya ahli syurga. Allahu Akbar, alhamdulillah. Tapi agak keheranan baginya, orang yang mati kemudian, sahabat yang mati kemudian, mati biasa lebih istimewa dilayan dalam syurga berbanding dengan orang yang mati dulu syahid, yang syahid itu. Maka dia keheranan, maka dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi, kenapa begini ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, kenapa awak hairan sangat? Bukankah orang yang mati biasa ini, walaupun dia mati biasa, tapi dia mati pada tahun berikutnya, dia telah memasuki Ramadan dan dia menghayati Ramadan. Penghayatan Ramadan, berapa banyak dia sembahyang, berapa banyak dia beribadat pada Ramadan dan tahun berikutnya, kata Nabi. Pahala keduanya, kalau dibandingkan, Nabi kata, orang yang kemudian kedua ini berbanding dengan orang pertama, pahalanya jaraknya kalau dibuat bandingan seumpama langit dengan bumi. Maknanya jauhnya perbezaan orang yang mati kemudian yang menghayati Ramadan, pahalanya begitu meningkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan ulama menyebut inilah rahsia Ramadan. Siapa yang menghayati sungguh-sungguh, dia akan dapat anugerah. Baik, bagaimana kita nak menghayati anugerah ini? Apakah amalan dia? Menurut setengah ulama, kalau difokuskan ada 3 perkara. InsyaAllah kalau kita hayati, kita akan dapat anugerah ini. Yang pertama, sempurnakan yang fardu. Sempurnakan yang fardu. Yang kedua, banyakkan amalan sunat dan sunnah. Dan yang ketiganya ialah banyakkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita cuba halusi, cuba renungi penghayatan fardu yang kita buat pada bulan ini. Dia fardu ni, dia bukan sembahyang saja, dia bukan Ramadan saja, banyak lagi perkara fardu yang patut kita buat. Cuma kita fokuskanlah
Kalau boleh biarlah buat sembahyang, lakukan sembahyang biar sesempurna yang boleh. Apa makna sempurna yang boleh? Antara makna sempurna yang boleh, pastikan solat awal waktu. Awal waktu ni sekitar, kalau ikut dalam kitab menyatakan bahawa awal waktu ni waktu selepas azan, dan sembahyangnya ialah sekitar bacaan separuh juzuk Al-Quran. Bacaan yang sederhana, mungkin lebih kurang sekitar 20-25 minit. Pastikan bila kita solat, selepas azan sekitar 20-25 minit kita solat. Apatah lagi solat berjemaah di masjid. Apatah lagi solat berjemaah di masjid, Masya Allah, berganda lagi pahala. Sebab itu jangan miss. Pastikan selama dalam bulan Ramadan ini tidak luput sembahyang fardu melainkan berjemaah. Pastikan tuan-tuan. Pastikan. Kalau tidak sempat di masjid, carilah siapa-siapa pun. Yang penting berjemaah, insya-Allah. Sebab kita fahami bahawa satu fardu yang kita buat, kelebihan bulan Ramadan ini seumpama 70 kali yang kita ulangi. Soalanlah macam tu. Begitu juga dengan puasa. Tuan-tuan, pastikan puasa yang sempurna ini, menurut setengah ulama, jauhi maksiat semaksimal yang mungkin. Semaksimal yang mungkin. Dia maksiat ini daripada anggota tubuh badan, daripada mulut, daripada mata, daripada tangan, kaki dan seumpamanya. Cuma saya perhati ramai dalam masyarakat kita hari ini, mereka kalau buat taat, mereka rasa bahawa buat taat ni maknanya lakukan, amalkan. Jarang mereka rasa bahawa bila tahan tak buat maksiat, tahan mata supaya tak buat maksiat, sedang buat taat. Orang tak merasai, kurang merasainya. Sebab itu ada hadis Nabi SAW menyebutkan, bila seseorang itu merasai keinginan melakukan maksiat, rindu nak buat maksiat, contoh macam orang mabuk, contoh orang macam ketagih pil, khayal dan seumpamanya, dia begitu teringin nak buat maksiat, dia tahan, dan kalau mati dengan kerinduan itu dan dia tahan daripada buat maksiat, kata Nabi, matinya mati syahid. Mati syahid. Apa maknanya? Maknanya bila tahan daripada buat maksiat, dosa, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tak cukup lagi untuk sempurna puasa ini, ialah orang berpuasa ini, ada riwayat lain menyebut, sahabat bertanya, puasa mana yang istimewa ya Rasulullah, selain pada tak buat maksiat, mulutnya tidak putus berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak putus berzikir pada Allah. Terutamanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab kita kadang-kadang dah jaga supaya tak buat maksiat, tapi kita bukan maksum. Kadang terlaku juga buat maksiat, dosa. Banyakkan istighfar. Jadi bila istighfar, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dosa yang kita buat ini dia menyebabkan pahala puasa kita dia akan berlubang sana, berlubang sini. Bila istighfar, maka dia akan tampal balik. Soalan begitulah. Jadi sebab itulah kalau boleh dalam kita berpuasa, kita beristighfar ataupun kita berzikir apa-apa pun, pastikan banyakkan. Kalau 13 jam kita berpuasa, 13 jam berzikir, Allahu Akbar. 10 jam kurang sedikit, dapat istimewa. Kalau 8 jam, Masya Allah, lagi hebat. Dan satu lagi nak beritahu di sini ialah tak sempurna lagi puasa ini, yang fardu ini, melainkan bila kita makan berbuka, pastikan makanan yang benar-benar halal dan jauhi syubhah. Menjauhi syubhah. Syubhah apa makna tuan-tuan? Syubhah ini kata para ulama, kata sebagian ulama, di antara makanan syubhah ialah makanan buatan orang bukan Islam. Ini makanan buatan orang bukan Islam. Dan inilah fatwa kerajaan negara Mesir dan negara Brunei. Saya perhatikan mereka buat fatwa bahawa makan makanan orang bukan Islam maka dikira syubhah pada masa kini. Dia makan makanan syubhah, dia tidak haram. Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, sama ada makruh ataupun khilaful aula. Tapi Nabi menyatakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi syubhah termasuk makan minum, dia telah menjaga kesucian agamanya dan telah menjaga maruah agamanya. Allahu Akbar. Sebab tu tolong hindari
dia nak jauhi syubhat 100% ni. Saya perhati, ya Allah, sukarnya zaman kini. Sebab tuan-tuan perhati, kalau macam biskut, contohlah, selain pada biskut raya, biskut-biskut yang dijual di pasaran, tuan cuba tengok siapa pembuatnya, syarikatnya siapa. Contoh, biskut Mary, contohlah, ada tak orang Melayu Islam yang buat? Kalau ada pun sangat sukar mencarinya. Krim cracker, ya Allah, sukarnya nak cari orang Islam buat. Perasa-perasa ada. Sebab itulah, kalau boleh, kita bila nak sediakan juadah makanan, nak beli makanan, pastikan, tolong pastikan makanan orang Islam yang buat. Nak beli mi ke, bihun, apa-apa ke, cari orang Islam tahu yang buat. Supaya apa dia? Hindari syubhah. Percayalah tuan-tuan, kalau kita hindari syubhah, nikmat. Percayalah tuan-tuan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjauhinya. Dan betullah para sahabat dan para salafus salih, mereka ini menjadikan soalan macam makanan yang syubhah dan haram ni soalan macam setaraf saja. Lepas tu saya syorkan pada diri saya dan pada diri sidang pendengar sekalian, penonton semua, kita cubalah berdikit-dikit pastikan bila kita nak cari, nak makan apa-apa, kita ada dalam pemikiran kita cari orang Islam tahu. Percayalah tuan-tuan, apa yang Nabi sebut, dia sangat istimewa. Kita tak sebut lagi bahan kimia, tak sebut bahan kimia. Allah, tak tahu, yang itu cerita lain. Tapi yang nak sebut dari segi hukum saja. Allahu Akbar. Saya pernah ada seorang pakcik, ini pengalaman, ada seorang tok guru, bukan pakcik, seorang tok guru. Dia mencerita pengalaman. Suatu malam dia bermimpi. Dia bertemu seorang syekh. Syekh kata, Haji, kalau awak nak sedap ibadat, kalau awak nak sedap berzikir pada Allah, jangan makan makanan syubhah. Maka dia pun jaga sungguh. Dia faham maksud dia, tak makan makanan orang bukan Islam. Lepas tu dia kadang-kadang bila nak pergi kedai, dia order bihun. Tengok bihun orang bukan Islam, tak jadi, batal. Dan dia menceritakan pengalaman dia cuba nak hindari semuanya. Dia rasa macam apa, terpenjara tau. Yang ni tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Akhir sekali, tapi kalau macam pun dia bersabar. Akhirnya dia kata, dia dapat anugerah. Apa anugerah? Yang pertama, lepas daripada itu, dia mimpi beberapa kali, mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dapat rasa betapa rasa lazatnya berzikir dan sedapnya buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kesan menjauhi makanan syubhah ini. Jagalah tuan-tuan, kita cuba supaya puasa kita begitu baik dan kita dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup itu lagi, nak dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dia fardu ini banyak. Bukan makan minum saja. Kalau orang yang sedang menjaga ibunya yang sakit, fardu kepadanya, berilah layanan yang istimewa untuk maknya, ayahnya yang sedang sakit. Pastikan lemah lembut cakap, lemah lembut perbuatannya. Berilah makanan yang istimewa untuk mak, sebab itu merupakan kewajipannya. Begitu juga dengan seorang isteri, seorang suami, buat yang terbaik, sebab ini merupakan fardu, kewajipan. Buatlah tuan-tuan, kita akan dapat anugerah insya-Allah. Dan banyak lagi perkara yang berkait dengan kefarduan. Terbuat yang sesempurna yang boleh, insya-Allah. Baik. Yang kedua, untuk dapat anugerah Allah ialah banyakkan amalan sunat dan sunnah. Banyakkan amalan sunat. Kalau boleh sunat rawatib jangan miss. Kalau biasa buat 2, buat 4. Kalau tertinggal, qada. Jangan miss. Sebab Nabi kalau bulan biasa, Nabi pun pernah qada rawatib. Ini kalau bulan biasa. Kalau bulan Ramadan, Allah yang mahu tahu. Jadi kita kena buat bersungguh. Yang sunat dan yang sunnah. Semua sunnah Nabi yang kita tahu, kita amalkan semuanya. Walaupun amal itu kecil saja. Umpamanya kita mengakali wuduk. Sunnah, dapat pahala. Kalau kita tahu kelebihan pakai cincin, walaupun harga murah, tapi dia sunnah Nabi, kita pakai. Nak dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala kita dapat. Dan banyak lagi amalan-amalan. Satu amalan sunnah yang jarang orang kita buat, sedangkan Nabi sebutlah hadis. Rawahu Abu Daud.
Nabi mengajarkan ialah bila tidur malam, Nabi sebut dalam hadis, man bata dhakiran, man bata tahiran dhakiran, hadis yang panjang. Nabi menyebut barang siapa yang nak tidur malam, dia bersuci macam nak pergi solat, tapi ni nak pergi tidur. Baik, selepas dia baca Quran, setelah dia berzikir, dia baca doa dan seumpamanya, last kali Nabi mengajarkan, tidurlah, tutuplah jaga anda dalam zikiran-zikiran. Ini sunnah, hadis. Sebab itu contoh macam kalau kita berzikir subhanallah, macam ni, subhanallah, 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 mana tidur dalam zikiran-zikiran. Ini sunnah. Sebenarnya Nabi nak mengajar kepada umat, sebenarnya inilah maksima umat yang boleh berzikir. Sebab Nabi dia boleh berzikir, Nabi boleh berzikir walaupun Nabi tidur, Nabi nyenyak tidur, Nabi masih lagi berzikir. Umat, inilah maksimanya. Jadi kita amalkan mana-mana sunnah Nabi, kita amalkan dengan ta'zim sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat anugerah insya-Allah. Dan yang ketiga saya nak sebut supaya kita dapat anugerah ialah, jangan miss tuan-tuan, dalam masa kita selama 24 jam ini, kita banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir mana pun tuan-tuan, zikir ialah sebut kalimah yang ada nama Allah. Allahu Akbar ada nama Allah, Subhanallah ada nama Allah, Alhamdulillah paling minima Allah itu paling minima, Allahu Akbar. Dia kelebihan sebut zikir ini, walaupun sebut Allah bukanlah kita ingat Allah saja, maknanya kita ingat Allah dan segala sifatnya, segala kebesaran Allah, asma wa sifat, nama-nama sebut Allah, ingat segala kebesaran Allah. Dan betul dengan zikiran yang lain. Sebab tu kelebihan yang amat sangat. Cuma bulan Ramadan, dia tak boleh zikir sikit, dia kena zikir banyak. Baik, pertama zikir apa yang patut kita berzikir? Jangan lupa tuan-tuan, asas zikir yang utama ialah 3 perkara. Istighfar, astagfirullah, selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang ketiga, la ilaha illallah. Asas 3 ni jangan miss. Dan dia jangan zikir sedikit, dia kena zikir banyak. Zikir banyak yang paling sedikit menurut para ulama ialah 300 kali. Istighfar 300, selawat 300, la ilaha illallah 300. Amal sungguh-sungguh. Dan kalau bila bukan 100 saja, bila free mulut, pastikan berzikir. Dia dalam nak buat taat ini, dan nak buat taat, Rasulullah mengajarkan buat dengan mujahadah. Buat dalam bentuk mujahadah, bersungguh. Macam ada satu riwayat menyebut Nabi pernah pada waktu malam Nabi pergi mengetuk pintu di rumah putrinya dan menantunya Sayyidina Ali. Nabi mengetuk pintu. Nabi kata, bangun Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah. Nabi tanya, awak tidak tahajud ke? Maka Sayyidina Ali menjawab, jawab itu macam nak belajar. Rasulullah, bukankah kita ni dalam genggaman Allah, takdir Allah, kalau Allah takdirkan kita bangun, kita tahajud, nanti bangunlah kita. Maka bila Nabi dengar demikian, maka Nabi berpatah terus patah balik. Para ulama mensyarahkan hadis ini, antara maknanya Nabi nak ajar kepada umat, bila nak buat taat, dia kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh. Maknanya kalau kita nak bangun malam tu maknanya, kalau bahasa kita moden, tidur awal, kunci jam loceng. Dan kalau dibimbangi lagi, maknanya minta tolong orang supaya kejutkan. Itu maknanya bersungguh. Sebab tu kita bila buat, walaupun kita penat letih, tapi kita mujahadah, pahala berganda. Dan ini Nabi nak sebutkan. Sebab tu umat dalam kita nak buat amalan taat, kita kena bersungguh dan mujahadah. Bulan Ramadan kita lapar, kadang asyik termenung. Islam Nabi tak nak begitu. Nabi nak ajar kepada kita, walau macam mana kita buat, kita lawan perasaan kita yang nak berehat, kita bersungguh, kita buat, kita akan dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah. Dan anugerah Allah ini, kata para ulama, kita akan dapat
Macam mana tuan-tuan? Kita dapat dengan kita mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah menyebut, Anal Qasim wallahul mu'ti. Saya ni, kata Nabi, tukang pembagi saja. Allah yang memberi. Allah yang memberi. Maknanya apa? Maknanya kalau kita dekat dengan Nabi, kalau kita rapat dengan amalan Nabi, kita akan dapat limpahan yang Allah kurniakan itu dapat pada kita. Kalau kita jauh daripada Nabi, kita akan dapat rugi kita. Sebab itulah seorang wali Allah yang bernama Khalid bin Mi'dan, tabi'i. Dia seorang tabi'in. Dia, tuan-tuan, dia berzikir setiap hari, bertasbih sebanyak, tasbih saja 40,000 kali. 40,000 kali. Ya Allah, di hari kematiannya, ketika memandikan mayatnya, ketika memandikan mayat dia, dilihat jari jemarinya masih bergerak lagi. Tapi orang dah mati dah. Cuma jari jemarinya masih bergerak. Kalau jari jemarinya masih bergerak, mulutnya bertasbih, itu orang tak mati. Yang ni, ya Allah, ini karamah Allah tunjuk, ya. Sebab itulah marilah sama-sama, kalau kita nak dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba bersungguh dan merenung 3 perkara ini. Saya ulang balik. Yang pertama, sempurnakan yang wajib, banyakkan amalan sunat dan sunnah. Dan yang ketiga ialah banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita anugerah istimewa Ramadan sebagaimana Allah kurniakan kepada para sahabat salafus salih. Semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat anugerah istimewa ini. Wallahu a'lam bissawab.